Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kita jumpa lagi minggu ini, hari Selasa 1995 untuk tajuk geografi bab 8 ya. Boleh fokus ni. Ya, bab 8 penduduk di Malaysia. Okey. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut untuk bab yang ke-8 ini, akhirnya sebut masa kita belajar bab 4 dulu nak. Bab-bab sebelum ini mereka tajuk ni berkaitan. Ya, mula dengan bab 4 kita telah belajar lakaran peta Malaysia. Dalam lakaran peta Malaysia ini bab 4 anak-anak diminta kenal pasti negeri, ya, ada gambar sebadan pada peta, ya, ibu negeri, pusat pentadbiran, wilayah persekutuan. Okey, kemudian anak-anak belajar lagi muka surat bab yang ke-6, bentuk muka bumi di Malaysia. Kerana bentuk muka bumi di Malaysia ini kita akan belajar berkaitan dengan penduduk di Malaysia dalam bab 8. Kemudian anak-anak akan lihatlah lokasi bentuk bumi kerana kepentingan bentuk bumi di Malaysia. Ini sangat berkaitan dengan bab yang akan kita tengok. Seterusnya kita tengok dalam bab ke-7 saliran juga mainkan peranan juga. Di mana lokasi penduduk di Malaysia, dan tiga bab tersebut sangat membantu untuk anak-anak mendalami tajuk yang ke-8 iaitu penduduk di Malaysia. Baik ya. Dalam bab ini kita akan mempelajari dua perkara yang besar. Yang pertama, taburan penduduk. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam bab 8 ini ada dua standard pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama sekali, menjelaskan dengan contoh taburan penduduk di Malaysia. Yang kedua, membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Okey anak-anak, jelas ya? Okey, yang ini gambaran ni lah taburan penduduk kita pelbagai kaum. Termasuk Sarawak. Yang ini faktor yang mempengaruhi, ini sungai, ada pertempatan, ini kawasan-kawasan bandar, ada pangsapuri. Jadi kita masuk ke subtopik yang pertama, 8.1 ya, 8.1 berkaitan penduduk ni tadi. Okey, iaitu taburan penduduk di Malaysia. Jadi kita tengok seperti biasalah anak-anak. Bila kita tengok di sini, dia akan bagikan pada beberapa kawasan di Malaysia, iaitu kawasan berpendudukan padat, kawasan berpendudukan sederhana, yang tiga kawasan berpenduduk jarang. Okey. Jadi sebelum kita pergi lanjut lagi, kita tengok peta ni anak. Okey, tengok peta ni seperti biasa. Kalau ada peta, tengok tajuknya apa. Ya, taburan penduduk di Malaysia. Ini Malaysia ni Semenanjung Malaysia, ni Malaysia Timur, Sabah Sarawak. Okey, tengok dia punya petunjuk dia. Yang merah ni padat ni. Padat yang merah ni. Ini peta jaya. Kemudian yang warna coklat ni ini sederhana. Kawasan sederhana. Okey, yang sini pun ada. Kemudian yang kawasan jarang. Kalau di Malaysia kita rasa mungkin jarang ni melebihi sedikit daripada kawasan padat sana, tapi kalau tengok di Sabah Sarawak, khusus Sarawak, dia masih lagi kawasan jarang, ramai lagi, mana tak ramai penduduk. Okey, jadi kita faham di sini kedudukan dia, kita rujuk balik di sini, taburan penduduk di Malaysia ni. Okey, jadi disebutkan tadi padat, sederhana, jarang. Bagaimana kita nak kata padat sana jarang? Kita tengok formula ni Formula kepadan penduduk. Kepadan penduduk ni bagi jumlah penduduk. Ini orang bagi ni kawasan kilometer persegi. Jadi kalau padat, lebih daripada 200 orang bagi 1 kilometer persegi. Itu dia tekan padat. Kerana sederhana 50 hingga 200 orang ataupun 199 orang sekilometer persegi. Yang jarang kurang daripada 5 orang bagi sekilometer persegi. Agak-agak anak-anak lah. Kalau Pekan Bagan Datuk tu, kita kata padat ke sederhana ataupun jarang.
di Pekanbagan Datuk, berdasarkan 1 kilometer persegi. Jadi kalau kata kita nak tengok caranya lah, ataupun tempat anak-anak tinggal. Mungkin anak tinggal di bandar, mungkin di pinggir bandar, mungkin jauh pedalaman. Cuba kita gunakan formula ni. Kalau kawasan bandar dengan perumahan, apatah lagi kalau ada flat Bangsapuri, 1 kilometer persegi jauh, lebih percayalah kalau bandar-bandar lebih 200 orang. Itu ratakan padat. Baik anak, kita tengok taburan tadi ni kalau kita rujuk dalam buku teks muka surat 88 89 ni, dia diberikan pada 3. Rujuk balik, kawasan berpendudukan padat. Kawasan berpendudukan padat ni menjadi tumpuan penduduk kerana kawasannya rata dan subur. Tengok yang padat ni. Yang padat ni tadi yang padat ni tadi, yang sederhana ni kita dah belajar dulu. Ini namanya tanah rendah ni. Ni kawasan-kawasan tanah rendah. Tanah pamah. Kalau tengok bentuk bumi, yang ini tanah tinggi banyak. Sama dengan sawah-sawah, ini tanah pamah. Sebab tu dia kata kawasan tanah pamah ni rata dan subur. Subur serta sesuai untuk pelbagai kegiatan seperti pertanian, perindustrian, perniagaan dan perlombongan. Tanya apa berkaitan antara subur dengan perindustrian dan perniagaan dan perlombongan? Maknanya kalau subur ni dia berkaitan dengan pertanian. Manusia kalau nak buat sesuatu penempatan, dia mesti fikir juga di mana dia boleh bercucuk tanam. Mana kalau bercucuk tanam di situ ada makanan, tumbuh-tumbuhan. Jadi industri tempat bekerja, ini tempat bekerja juga. Perlombongan begitu juga. Jadi yang kedua, antara bandar utama yang berpendudukan padat ialah wilayah Perketuan, Kuala Lumpur, Shah Alam. Ini contoh anak-anak. Ini kawasan yang padat. Kawasan rata dan subur. Yang kedua, kawasan kalau nak tengok yang beri tadilah yang padat ni. Sebab tu kita dah belajar dalam bab 4. Ini negeri mana? Ini negeri Johor. Ini Melaka, ini Negeri Sembilan, ini Kuala Lumpur, Selangor. Jadi kita tahu ni negeri ni di mana kedudukan dia. Di Kelantan, di Terengganu. Pak Hang kat sini saya banyak. Di sini jarang. Kurang padat lah. Sebab tu kena tahu. Tadi kalau nak tengok di kawasan Sabah Sarawak, sebab tu kena tahu ni Sabah, ni Sarawak. Ni Bandar Kuching. Dekat bandar ramai lah orang di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu ni ibu negeri Sabah. Yang kedua kawasan berpendudukan sederhana. Banyak tertumpu di kawasan pertanian, pesisir pantai dan bandar kecil. Masih lagi kawasan pertanian. Pesisir pantai, kita dah belajar pesisir pantai Pesisir pantai ni tipe pantai lah. Sederhana, dia penduduk sederhana dan bandar kecil. Kalau pesisir pantai ni banyak pertanian jenis nelayan, ada pertanian juga dan bandar kecil. Kalau kita kata bandar kecil lah, kita nak ambil macam mana tempat anak kalau kita tengok bandar kecil macam kita kata kalau di Selangor ni di Muka Sabak Benam, Sungai Besar. Kalau Selangor tu bandar kecil lah, sederhana. Antara bandar berpendudukan sederhana ialah Tumpat, Kelantan, tempat sana lah. Kalau anak-anak biasa ke sana tahulah. Jadi ayah ni sebut tadi sebab kita berada di kawasan Pantai Barat, kita sebut lah. Mungkin kita kata bandar kecil macam kata Hutan Melintang. Mungkin kita boleh kategori itulah. Ini yang sederhana. Kemudian kawasan berpenduduk jarang. Tertumpu di kawasan yang berhutan tebal dan kawasan tanah tinggi. Kawasan pedalaman ni yang jarang ni. Kalau ikutkan di sini, kalau dulu pun orang asli dulu lah. Orang asli. Orang asli. Kalau ikutkan sejarah bagaimana boleh ada orang asli. Kalau ikut sejarah yang dia tahulah. Pendudukan awal mereka ni biasanya ada di pesisir pantai juga. Kemudian apabila manusia datang berhijrah, yang datang orang berhijrah ni selalu dia bertamadun. Sebab tu dia menjelajah negara lain. Jadi ada penduduk tu dia kalah mungkin dari segi persaingan, dia akan lari ke dalam lah. Ikut dalam asalnya. Satu lagi, memang penduduk asli itu memang asal di dalam hutan. Dia telah terbiasa. Jadi yang di sini pendudukan jarang ni antaranya orang asli. Kalau di Sabah Sarawak ni kadang-kadang dia bukan orang asli, dia orang pribumi di sana. Mungkin tidak kategori asli lah, pribumi. Kemudian melibatkan kawasan pegunungan dan kawasan pedalaman. Antara kawasan penduduk jarang ialah di Tasik Banding Perak, Kuala Tahan di Pahang dan Kapit Sarawak.
Jadi kita kena tengok semula anak-anak kena faham kawasan yang padat. Ini sekadar contoh contoh aja ya. Tapi kalau anak tengok, kalau anak ingat lagi apa nama tempat ni, anak boleh sebut. Kota Baru, di Kuantan, Johor Baru, boleh sebut kat sini. Begitu juga kawasan yang pendudukan sederhana. Sederhana anak tengoklah kawasan sini. Di mana kawasan sini? Yang coklat ni. Okey. Kena yang sekali kawasan berpenduduk jarang. Ini penduduk jarang ni tengok macam gini kawasan pedalaman ni. Okey. Jadi anak-anak bandingkanlah tempat kediaman anak-anak sama ada padat, sederhana ataupun jarang. Ini sangat penting. Ini asas saja anak-anak dia beritahu ada 3 kategori kedudukan anak kategori dari segi padat tak padat anak penduduk di Malaysia. Jadi selepas ini kita akan tengok, kita akan belajar untuk kita ketahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan penduduk ini dikategorikan kepada 3 bahagian ni tadi.